Diorang ni pun letak tangga kat sini. Kejap saya turun dulu. Minta maaf. Woi! Woi! Korang kat atas buat apa? Sorry. Saya ambil tools dekat bawah tu. Tahu tak tools apa? Saya nak betulkan tekak saya. Saya nak nyanyi. Tapi ini bukan kelas saya. Macam mana Recording in progress. Dirgayu semua. Kalau kata itu kota, kami binatang madu. Lihat rangkap-rangkap pandang hidup ratus tahun. Panti semua dirasa. Elak dalam matahari insan. Jika kisah-kisah. Mana cerita panglima yang uji pelan. Awam hitam kaji, awan putih gelap belayar. Hamba keliling dunia, tuan yang berdesa. Saya tahu rasanya dia pun tak suka saya lah Tak apa man, dia bukan setakat tak suka aku je man, dia pun tak suka kau juga lah kot. Tak apa lah. Kalau itulah yang terbaik. Tak apalah. Kalau macam tu, saya gerak dulu lah. Saya rasa dua-dua dia tak apa, kita dua-dua gerak. Dia ni tak suka kita. Pergi dah. Pergi bawah, jom. Okey bawah. Gerak dong. Ini bukan lift ke? Bukan lift Macam mana dia boleh keluar ikut tangga tadi? Saya pun tak faham kat mana tangga tu. Astagfirullahaladzim. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam semuanya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Saya Seifat bukan hendak menjual ubat. Kenapa TV hilang tiba-tiba? Kenapa TV ni terpadam? Something is wrong somewhere. Okay. Okey je. Pergi dekat situ. Dia tak menyala. Tak. Awak pergi je guys. Saya pergi je dekat situ. Ya, awak dengar je cakap sini. Baiklah. Saya pandai teknologi. Ikut cakap saya. Pakai IT, pakai teknologi. Tidak. Apa sedang jadi? Pergi je dekat ni Google. Tak, dia tak keluar. Biasa dia kena keluar kat sini dulu. Iya. Biasa dia mesti ada nyala kat sini. Kita orang panggil. Iya, betul. Biar. Serius, pergi je. Internet hilang. Sambil-sambil kita tengah tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Okey, silakan. Nampak? Nampak? Panggil dia. Alia! Okey. Selamat Hari Merdeka. Apa khabar? Hati. Okey, silakan. Saya tak tahulah masalah dengan benda ni. Tiba-tiba saya dia siapa punya salah dalam hal ni? Adakah sebab saya masuk ataupun sebab dia keluar? Hai. Apa khabar semua? Hai Rehai. Salah lelaki. Ya, saya tahu memang setiap kali apa-apa hal yang salah adalah lelaki, yang betul adalah perempuan. Ya. Jadi untuk ambil saya tadi sebenarnya bila dah padam saya jadi macam jadi untuk ambil mood kembali dengan tadi lagu bunyi apa tak, malah kita bersama-sama bersedia semua orang. 3, 2, 1. Tanggal 31 bulan 8 57
Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ya pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57. Hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara, ramai-ramai kita menyambut merdeka. Merdeka 31 bulan 8 57, hari mulia, negaraku merdeka. Merdeka, 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 merdeka. Cukup 7 semuanya. Tadi dah 4 kali, so 3 kali campur jadi 7. Yang mana awak tak salah masuk kelas. Hari ni kita akan masuk dalam Maths. Dan untuk hari ni kita ada 2 orang, Sir Ifat, saya boleh lah saya. Okay, saya Sir Ifat dan juga seorang lagi Sir Fatih. Dan hari ni kita orang nak bawakan 2 topik, iaitu koordinat geometri dan juga vektor. Koordinat geometri sikit, vektor sikit. Kita tengok mana yang sesuai. Sambil-sambil merdeka, dah semua orang ni cuti-cuti belajar. Hebat semua orang. Okay, mari kita mulakan. Jadi kalau saya tanyakan dekat semua orang sekarang, untuk chapter koordinat geometri, saya sendiri ada listkan 6 perkara. Tahukah anda? Tahukah anda ada berapa perkara? Okay, tak tahu, tak apa, saya tuliskan. Okay, yang pertama sekali, dalam koordinat geometri, kita akan ada, boleh nampak ke tulisan saya? Boleh Cantik. Yang pertama, kita akan ada midpoint. Okey, yang kedua, midpoint titik tengah. Dekat lagi sekejap. Okey, dekat lagi. Yang nak dekat-dekat lah. Nak dekat-dekat macam tu, nak dekat-dekat. Yelah. Tak nak. Tekan sikit. Oh, dekat pula. Tak biasa jauh-jauh Okey. So yang pertama adalah midpoint, yang kedua dengar dulu. Yang semua orang boleh bersedia semua orang. Yang ni tak perlu salin. Jangan salin. Ini saya cerita je. Okey, yang kedua adalah dose. Okey, dose adalah division of a line segment. Kan kalau midpoint kan ni macam ni tengah-tengah macam tu. Kalau dose tu dia ada ratio. Dia sama macam midpoint tapi dia adalah di antara. Division of a line segment. So dekat sini dia ada ratio macam tu. Okay. And then yang ketiga adalah out. Out adalah area of polygon. Out adalah area of polygon. Jangan jadikan isu bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu saya tulis English, saya tulis singkatan, saya terus sebut bahasa Melayu dia apa. AOT pula, tu sageo. Iya, Tusagio. Okey, kita teruskan. Area of polygon area of polygon. So yang ni lah dia, kalau awak ingat formula 1/2 palang, ada modulus, lepas tu ada cucuk, cucuk kan. Okey, yang tu nanti dah tengok check semula. Yang keempat kita ada straight line. Okey, straight line. Okey, y equals to apa semua orang y equals to tak kira lah awak baru ke awak lama ke awak first time join ke, straight line tak pernah berubah lagi, memang dalam kepala ramai orang y equals to mx plus c. Yang kelima kita ada pula distance. Okay. Dan yang keenam distance tu jarak lah. Okay. Dan yang keenam adalah locus. Okay. Yang mana saya kata tadi, hari ni apa yang kita nak buat adalah kita nak buat sikit koordinat geometri, sikit kita nak buat vektor, tapi yang bahagian ada vektor tu akan disambung oleh sepati. Boleh? So untuk saya punya part, apa yang saya akan buat adalah bukannya semua ni tau. Kita ada yang setengah aja. Yang kita akan buat adalah yang melibatkan distance dan juga locus. Yelah, dua ni kan favourite semua orang. So bila dua ni bergabung meletup. Tengok soalan okay, selak sebelah. Yes, like that. Favorite untuk diselakkan sebelah. Jadi kita pergi kepada distance sekejap. Okay, jom kita tengokkan. So bila melibatkan distance adalah jarak. Contohnya sekarang ni, kalaulah saya letakkan ada dua koordinat. Yang pertama adalah, boleh nampak Boleh nampak? Yang pertama adalah 2, 3. Yang kedua adalah B, 7, 11. Okay.
Awak boleh nampak tak tulisan saya? Awak nampak tulisan saya tak? Boleh Boleh? Okay, saya zoom sikit lah. Dah boleh nampak? Tak, saya saja je nak sembang-sembang dengan awak. Okay, kita teruskan. So, kalaulah soalan mintakan distance A, B, apa formula yang kita akan pakaikan? Pernah dengar tak? Square root, bracket square, plus bracket square. Beza X. Apa entah, saya tak tahu apa tu. Beza Y. Siapa yang tahu? Hashtag YTJT Square root. Sekali lagi. Sama-sama. Semua kat rumah. Sebut Okay, 3, 2, 1, go. Square root, bracket square, plus bracket square. Beza X, beza Y. Alah, dia macam ni. Apa tu? Dia macam ni. Apa tu? Ni bukan Gen Z macam kita, betul? Kita Gen Z, betul? Yes. Oh, tolong. Jap. I'm back. Okay, jadinya kita terus pergi pada formula. Saya tengah cabut sesuatu tadi. Ada benda yang mengganggu saya punya kaki. So bila kita buat square root, bracket square plus bracket square. Beza X, beza Y. So bila beza X, beza Y, 2 dengan 7 ni X kan? So beza X dia akan jadi macam mana? So ni saya tunjuk jugalah sekejap. 7 tolak 2. Beza Y, 3 dengan 11. Kita nak buat macam mana? 11 tolak 3. Persoalannya sekarang, yang ni awak kena faham betul-betul dulu. So kadang-kadang ada orang confuse, dia buat 7 tolak 2, dekat sini 3 tolak 11. Ada masalah? Ada masalah atau tak? Boleh tak dia, okay, mula-mula kita start dengan A, lepas tu kita start dengan B. Boleh ke tak boleh? Soalannya. Boleh. Yang tak boleh tu masa kita nak cari gradient. M equals to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Yang tu yang tak boleh. Yang ni distance. Pada sebab ni tanya ni cari apa? Ini cari distance. So ini kita boleh terus selesaikan AB bersamaan dengan 7 tolak 2, 5. 5 kuasa 2, 25. Ditambahkan dengan 11 tolak 3, 8. 8 kuasa 2, 64. So kita campurkan 25 dengan 64. Jadi AB bersamaan dengan punca kuasa 25 campur 64. Berapa Turun. 89. Jadi set 89 ni, punca kuasa 89 ni benda apa? Ini benda apa? Ini adalah distance AB. Okey. Jadi bila soalan distance ni, sekarang kita bukannya nak bermain dengan distance sangat. Kita nak gunakan formula distance ni untuk selesaikan locus. Jadi bila dia menyebabkan locus, kita akan basically ada dua koordinat yang begini. Pertama sekali kita ada koordinat P, contohnya P adalah XY. Okay. Lepas tu kita ada Q adalah 2 negatif 5. Jadi bila kita nak dapatkan distance PQ, macam mana kita nak buat? Kita masih gunakan formula yang sama. Square root, bracket square plus bracket square. Jap. Okay. Okay, square root, bracket square plus bracket square. Dan dekat sini, beza X. Nampak apa? Beza X, awak akan pilih yang mana? X tolak 2 ke 2 tolak X? Mana yang lebih baik? Sama je, tak kisah. Tapi betul tak saya cakap, antara X tolak 2 kuasa 2 dengan 2 tolak X kuasa 2, mata kita dah biasa nampak algebra depan. Mata kita dah biasa nampak algebra depan. Dan kenapa penting benda tu? Sebab nanti yang ni ada kuasa 2, ada algebra, kita kena expand. Tadi soalan tadi tu dia nilai. So nilai tu mana-mana tak kisah pun. Tapi bila kita nak kena expand, biar benda tu starting daripada nak buat pun sedap mata memandang. Faham Jadi saya akan pilihkan bila ada algebra je, saya akan mulakan dengan algebra. Dekat sini akan jadi X tolak 2, dekat belakang ni akan jadi Y tolak negatif 5, jadilah Y tambah 5. Boleh? Boleh tak macam tu? Okay, boleh. Okay, so sekarang saya tukar sikit. Let's say saya buat dekat sini. Sini X2. Ni contoh je tau. Lepas tu dekat sini adalah 3Y. Okay. Apa yang awak buat dekat depan? Dekat depan apa yang terbaik? Yang depan kita akan buat beza X tolak 3. Lepas tu yang belakang, kita akan buat 2 tolak Y ke Y tolak 2? Kita boleh buat Y tolak 2, tak ada masalah.
Kenapa boleh? Sebab ini adalah distance. So bila dia adalah distance, nak apa, depan mula dengan P, belakang mula dengan Q, tak ada masalah. So biarlah dia mulakan dengan algebra, baru sedap mata memandang. Boleh dan sekarang ni bila apa beza dia, dekat sini boleh selesai tak boleh kan. Jadi apa yang kita buat, kita akan expand. So bila kita expand, nanti PQ ni dia akan jadi bersamaan dengan square root. Okay. Yang ini kita expand. Awak tahu kan cara expand lajunya? X kuasa 2. Okay, saya sebut dengar betul-betul apa saya sebut X kuasa 2. Lepas tu X negatif 3 darab 2 darab X. Negatif 3 darab 2, negatif 6 darabkan dengan X, negatif 6X. Dan lepas tu negatif 3 ni kuasa 2, kita akan jadi positif 9. Okey, lepas tu tambahlah. Okey, teruskan. Ini kita expandkan belakang pula. So expandkan belakang, ini akan jadi apa Dia akan jadi Y kuasa 2. Tengah-tengah macam mana? Negatif 2 darab 2 darab Y. Ini yang expand lajunya. Okey, kita akan dapat negatif 4Y. Dan last sekali, negatif 2 kuasa 2, kita akan dapat positif 4. Okay, makanya ini kita dah siap dah expand. Dan inilah dia benda yang awak akan buat masa dekat dalam locus. Ini yang kita akan buat masa nak buat locus. Jadi bila saya sembangkan pasal locus, tengok betul-betul, perhatikan betul-betul kenapa positif. Okay, tak apa saya jawab. Saya jawab. Okay. Negatif 2 darab 2, negatif 4 darab Y ni. 4Y ni faham kan? Boleh kan? Okay, lepas tu dekat belakang, negatif 2 kuasa 2. Okay, negatif positif. 2 kuasa 2, 4. Boleh ke semua orang? Boleh kita terus pergi locus. Boleh Okay, cantik. Maksudnya distance kita dah settle lah. Kita habis cerita pasal distance tadi. Makanya kenapa saya mulakan dengan distance? Sebab distance punya method tu lah yang awak ketahui supaya awak boleh buat locus. Jadi bila sebut pasal locus, saya tanya semua orang mula-mula. Okay. Siapa yang masih tak rapat ke apa? Tak apa. Layankan dulu, follow dulu sebab saya perlukan semua orang sekarang ni open-minded. Bersedia menerima benda yang baru kalau ada yang baru. Dan revise lah benda yang lama kalau benda tu pernah belajar. Boleh semua orang? Merdeka. Yes, merdeka. Merdeka. Okay, kita merdeka. Kita teruskan. So bila melibatkan locus, saya selalu tanya dekat student, locus tu apa? Locus tu apa? Locus tu adalah titik bergerak. Moving point, titik bergerak. Okay, so bila dia titik bergerak, wajib ke locus ni bulatan? Wajib ke bulatan? Tidak. So paling senang nak ingat adalah locus ni bukan sekadar dia bulatan ada, tapi dia adalah one of the locus. So ada tak pergerakan yang dalam satu bulatan? Mestilah ada. Tapi is that all untuk locus? Tidak. Asalkan bergerak, macam contoh kita sendiri. Kita ni boleh jadi locus. Awak nak pergi MACD. Awak pergilah mana-mana, MACD ke Mac Plus ke apa, tak kisah okay? So sekarang ni yang MACD tu berada pada satu garis lurus. So macam mana awak gerak? Awak gerak lah macam awak gerak dalam garis lurus lah. Macam tu lah awak gerak kan? Betul tak? Ada ke awak gerak macam ni? Okay. Tiba-tiba nak jadi sign pula. Ada gerak macam tu. Kan? Kau buat apa tu? Kan awak macam ada macam tu. Nak pergi MACD. Lah dia depan tu straight, kau jalan lurus sudah. Okay. Lepas tu ada seorang lagi. Okay, locus ni bulatan. Kan? Locus tu titik bergerak. So dia bulatan. So dia jadilah macam macam tu semua kan? Tak. So maksudnya dia adalah titik bergerak. So dia boleh jadi bulatan, dia boleh jadi garis lurus, dia boleh jadi apa-apa saja asalkan bergerak. Cuma bila melibatkan soalan exam, kebiasaannya akan melibatkan, ini saya beritahu bulatan, kebiasaannya bulatan, garis lurus, lepas tu ellipse. Kebiasaannya. So tengok sini saya padamkan dulu. Okay. Jadi bila kita nak jawab soalan locus, saya punya pesan adalah awak kena tahu dulu kita starting nak tulis apa. Kita starting tu nak kena pandai tulis apa. Ellipse tu bujur ke ya betul. Okay. So starting yang awak kena tulis, yang pertama awak tengok betul-betul, yang ni kalau awak dapat, lepas ni awak boleh buat. Awak dapat je boleh buat. Yang pertama adalah awak tulis macam ni.
So PQ bersamaan dengan 5. Okay. PQ bersamaan dengan 5. Ini bukan jawapan akhir. Ini adalah benda pertama awak nak kena tulis. PQ bersamaan dengan 5. Yang kedua, PQ bersamaan dengan PR. Ikut dulu. Kenapa 5? Contoh. Itu contoh. Okey Kamal nanti saya beritahu kenapa. Dia berdasarkan soalan sebenarnya. Okay. Dan yang ketiga adalah 3PQ bersamaan dengan 2PR. Okay. Jadi daripada sini macam mana kita nak tahu starting kita yang pertama ke, starting kita yang kedua ke, starting kita yang ketiga. Okay. Dulu masa low form, bila sebut pasal locus, kita nak kena lukis. Tapi sekarang dekat dalam ADMAS, dalam koordinat geometri ni, locus kita adalah kita nak buat satu equation, satu persamaan. Satu persamaan tu, more or less dia akan jadi bentuk macam ni lah. Dia akan jadi panjang-panjang macam ni lah. Jadi nanti kalau ada benda macam tu, jangan stress. Kita dah expect lah. Kita dah tahu dah. Kan? Adrian, okey Adrian? Macam vektor. Alah, lebih kurang lah sikit kan. Okey. Jadinya, dengan betul kita pergi yang pertama dulu. Kalau awak perasan, kita ada PQ dekat sini. Sebelum tu saya bagi tahu saya siap. Dalam contoh-contoh yang saya buat ni, locus kita saya dah spesifikkan locus adalah P. Boleh Locus adalah P. Ini saya dah spesifikkan untuk saya punya contoh tau. Okey. So dekat satu ni P ni locus, dua ni P dengan P ni locus, yang ketiga ni P dengan P tu locus. Okey. Jadi bila kita pergi yang pertama, PQ bersamaan dengan 5, ini adalah keadaan bila dia kata locus bergerak dari satu titik. Okey. Kalaulah locus tu adalah P, satu titik tu apa? Siapa? Satu titik tu adalah Q. So soalan dia akan cakap macam ni tau. Baik. Locus P, dengar locus P bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama. Jaraknya sentiasa sama dari satu titik Q. Dari satu titik Q. Iaitu sebanyak 5 unit. Gitu dong. Jadi yang P bergerak, Q bergerak tak? Q bergerak tak? Q tak bergerak. Jadi kalau saya contohkan sekejap, yang ni saya tunjuk buat lukisan sebab nak bagi faham je tau. Okay. So yang bergerak adalah P. Q tak bergerak. Jadi saya tandakan Q dekat sini. Okay. Ni adalah Q. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Okay. Ni adalah Q. Kemudian dia adalah locus bulatan macam tu. Okay. Kenapa bulatan? Sebabnya bila dari satu titik ni, antara cepat kita nak ingat adalah dia adalah bulatan lah. Okay. Daripada lukisan saya, awak nampak tak siapa locus? Awak nampak tak siapa locus? Nampak? Mana locus? Yang bulatan ni lah. Jadi, kalau saya tandakan P boleh jadi dekat sini. P boleh jadi dekat sini. P boleh jadi dekat situ. P boleh jadi dekat sana. P boleh jadi dekat mana-mana sepanjang bulatan ini, dan itulah cara dia bergerak. So apa yang maklumat yang dia cakap tadi? Dia adalah sentiasa 5 unit dari Q. 5 unit dari Q. Kalau dah sentiasa 5 unit dari satu tempat yang fix, mana lagi dia boleh jadi? Apa lagi dia boleh jadi? Mestilah yang macam ni. Inilah 5 unit. Jap. Okey. Inilah dia 5 unit. Okey, inilah dia 5 unit. Allah Akbar. Itulah dia. Okey, itulah dia 5 unit. Benda apa tu? Jari. Jadi, kita tak payah lukis semua. Saya tunjuk satu je. Bila dekat sini 5 unit, maksudnya PQ, jarak PQ sama dengan jarak PQ sama dengan 5. Itulah yang saya buat tu. Itulah benda yang pertama yang kita kena pandai tulis dulu tu. Awak pandai tulis macam ni, baru awak boleh selesaikan terus. Boleh? Okey, jadinya apa yang obvious bila dia adalah melibatkan bulatan. Yang obvious bila dia kata sentiasa sama jarak, lepas tu dia dah bagi jejari tu. 5 unit ke, 7 unit ke, 9 unit ke. Okey. Mana tak, yang ni untuk soalan nombor 1 bang. Abang, ini soalan nombor 1 bang. Yang ni yang untuk 1 ni bang.
Okey, jadinya dekat sini, apa information yang dia akan bagikan adalah koordinat yang tak bergerak tu memang dia akan bagi. Contohnya dekat sini dia letak Q adalah 1, 3. Jadi bila saya listkan balik dekat sini okey, kita ada locus P. Okey. Lepas tu kita ada koordinat yang tidak bergerak Q 1, 3. Lepas tu tadi kita dah buat apa ni? Kita dah buat persamaan. Persamaan dia adalah apa? Persamaan dia adalah PQ. P pergi Q bersamaan dengan 5. Okey, kejap saya tanya Mana datang 5? Mana datang 5? Mana datang 5? Soalan bagi. Mana datang koordinat Q? Mana datang koordinat Q? Soalan bagi. Boleh Okey, jadinya daripada sini, bila locus P ni adalah locus, apakah koordinat P? Ada tak satu fixed position? Tidak ada. Sebabkan dia bergerak, dia sentiasa bergerak, makanya asalkan dia locus je, koordinat dia mesti dalam general XY. Since kita dah ada satu equation dekat sini PQ sama dengan 5, adakah ini jawapan akhir? Kita nakkan persamaan locus. Adakah ini jawapan akhir? No. So apa? Basically persamaan locus adalah dengan betul-betul x square, y square, xy nombor sama dengan kosong. Sekali lagi, x square, y square, xy nombor sama dengan kosong. Jadinya bila macam tu persamaan locus, dekat sini PQ 5 ni adalah jarak. PQ ni adalah jarak. Kan? PQ ni 5 lah. Jadi apa yang kita kena buat? Nak buat persamaan locus, kita kena guna formula jarak dekat PQ. Kenapa kita tak guna formula jarak dekat 5? Yelah sebab 5 dah ada, nak letak apa lagi kan? So kita gunakan formula jarak dekat PQ. So kita terus buat macam ni tau. Apa formula jarak kita tadi? 3, 2, 1 square root. Allahu Akbar, singit. Square root bracket square plus bracket square. Bersamaan dengan 5. Okay, so dekat sini beza X. So beza X nak buat apa tuan-tuan? Beza X, kita ada X, kita ada sat. Yeah, I'm begging you. Okay, kita teruskan. So dekat sini kita ada 1 dengan X. Nak buat apa? 1 tolak X, X tolak 1. Ya, X tolak 1. Beza Y. Y tolak 3 ke 3 tolak Y? Ya, mulakan dengan algebra. Y tolak 3. Okay, so apa kita nak buat sekarang? Punca kuasa boleh hantar ke sana tak? Punca kuasa boleh. So punca kuasa kita hantarkan ke sana. Jadi kuasa 2 boleh terima tak semua tu? Jadinya apa kita nak buat? Kenapa PXY? Sebab dia locus. Sebab dia locus, dia bergerak, dia tak ada fixed position. Jadi koordinat dia in general XY. Dia tak bagi pun kita kena tahu dah. Memang macam tu. Okay. Now apa yang kita kena buat? Expand ini, expand itu. Selesaikan yang ni lah. So jadi macam mana? 3, 2, 1. Siapa yang ada kertas dan pen dekat meja masing-masing tu terus buat. Sambil kita buat sama-sama. Ini saya expand tau. X kuasa 2 tolak negatif 1 darab 2 darab X. Negatif 2X. Negatif 1 kuasa 2 tambah 1 tambah expand Y kuasa 2. Y kuasa 2. Lepas tu negatif 3 darab 2 darab Y. Negatif 6Y. Lepas tu negatif 3 kuasa 2 tambah 9 bersamaan dengan 5 kuasa 2. 25. Okey. Dan dah mula nampak serabut? Dah mula nampak serabut? Jika anda nampak serabut, memang itulah keadaannya. Dan ini adalah permulaan. Sikit sampai sikit Cumanya sampai dekat sini, apa yang saya cakap tadi, persamaan locus daripada awal lagi awak kena faham, dia punya bentuk macam mana? X square, Y square, XY nombor sama dengan kosong. Jadi apa kita buat? 25 ni kita hantarkan ke kiri, dia akan jadi tolak 25 sama dengan kosong. And our final step adalah kita just kena susunkan dia apa macam saya cakap tadi. So susunkan X square tambah Y square tam. Lepas tu tolak 2X. Okey, cantik. Lepas tu tolak 6Y. Cantik. Lepas tu 1 tambah 9, 10 tolakkan dengan 25, kita akan dapat negatif 15 sama dengan kosong. Okey. X square, Y square, XY nombor sama dengan kosong. Apa ni? Apa ni tuan-tuan dan puan-puan? This is our final answer. Inilah dia persamaan locus P.
Ini yang kita nak buat. Inilah yang kita nak buat. Dan macam ni lah keadaan dia bila dia adalah persamaan locus yang melibatkan bulatan. Done. Gitu dong. Nak kena selesaikan. Tak, inilah dia persamaan. Nak apa lagi? Dia bukan suruh cari nilai, dia suruh cari persamaan. Boleh tak? Boleh tak ni? Okey tak? Soalan diminta persamaan locus P. Okey, jadinya tambahan information bila awak tahu locus ni sekarang soalan ni locus di bulatan kan? Soalan ni locus di bulatan kan? Okey, jadinya awak tahu tak nama lain persamaan ni apa? Nama lain dia apa? Kepada yang pernah belajar dia tahulah. Yang ni nama lain dia persamaan bulatan. Persamaan bulatan. Kalau persamaan garis lurus kan y equals to mx plus c kan. Okay. Bila macam ni dia adalah persamaan bulatan. Sebab itulah ada x kuasa 2, dia ada y kuasa 2. Kan bulatan dia senyum macam ni ada, senyum macam tu ada, senyum macam tu ada, situ macam tu ada kan. Lepas tu dia ada x kuasa 2, dia ada y kuasa 2. The equation of circle. Okay, pada siapa yang tanya, memang kena buat mini love ke tak? Jangan. Yang tu saya gantikan hashtag. Saya memang lover. Kepada siapa yang tak kenal. Saya memang lover tuan-tuan dan puan. Boleh? Okey tak? Okey tak macam tu? Boleh Okey. Jadinya, saya pergi quick question pada semua orang. Sampai dekat sini. Okey. Ini kita akan buat formula jarak dekat PQ. Kan? Dekat nombor 2 ni, awak rasa kita nak buat formula jarak dekat mana? Kita akan buat dekat dua-dua. Sebab dua-dua tak ada nilai. PQ pun kena buat, PR pun kena buat. And then, yang ketiga ni, berapa kali nak buat? Kena buat dua-dua. So, bila kita buat dua-dua, nanti awak dengar sini akan ada x square, y square, x, y nombor. Sini ada x square, y square, x, y nombor. Lepas tu, kita hantarkanlah ke sana semua. Dia bukannya susah. Dia adalah benda yang sama diulang-ulang. Faham? Macam saya pernah sembang dengan Segas. Pada siapa yang kenal Segas, dia cakap, at maths ni, dia tak susah. Dia sama lebih kurang macam basuh pinggan. Kalau maths basuh pinggan, satu pinggan kita. Yang at maths basuh pinggan, tapi basuh pinggan kenduri. Dia macam penat lah. Jadi awak kena bersedia jiwa dan raga. Mental tu kena kuat. Faham apa ini enggak? Faham apa ini enggak? Faham? Menih. Okay, so sekarang ni saya tunjuk tiap yang nombor 2 boleh? Saya tunjuk nombor 2 Okay, jadi nombor 2 ni saya bagi tahu information dia dulu. Okay, kalau yang nombor 1 ni dia dari 1 titik, nombor 2 ni obviously dari 2 titik. Kalau dari 2 titik, agak-agak awak tahu tak dari 2 titik tu mana 2 titik tu? Mana 2 titik tu? 2 titik tu adalah Q dan R. Jadi koordinat Q dengan koordinat R ni memang dia akan bagi. Boleh dan apa satu lagi information penting dekat sini adalah dari 2 titik, yang ini nanti dia akan cakap sama jarak. Okay, dari 2 titik, lepas tu dia akan cakap sama jarak. So soalan dia kata, locus P bergerak, dengar locus P bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik Q dan titik R. Itulah sama jarak. Boleh? Okey. Dan kedua, ini bukan titik tengah, jangan macam tu. Bukan titik tengah. Sebab dia cakap pasal jarak, jadi formula yang kita akan pakaikan adalah formula jarak. Equidistant, yes, betul Adelina. Okay, and then yang satu lagi ni pula, dia masih dari, teka. Dari 2 titik ke dari 3 titik? Dari 2 titik ke dari 3 titik? Dari 2 titik lah, mana datang 3 pula kan? Yang P dengan P ni locus kan saya dah cakap tadi, betul? So Q dengan R juga. Dari 2 titik juga. Cumanya information tambahan yang dia akan bagikan adalah dia sama jarak ke? Tak, dia kata jarak dia dalam nisbah. Jaraknya adalah dalam nisbah. So nisbah tu dia bagilah nanti. Okay. Now, boleh tak kita terus pergi pada soalan yang saya dah sediakan dekat sini. Ini saya nak tanya je dulu. Allah Akbar. Okay. Ini contoh soalan. Locus Q bergerak dengan keadaan dengan keadaan jaraknya sentiasa 8 unit dari titik B. Cari persamaan locus Q. Awak rasa yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga?
Yang pertama kan. Jadi kalau saya minta semua orang, saya mintakan persamaan awal, benda yang kita kena reti tulis, apa yang kita nak tulis starting tu. Apa yang kita nak kena tulis starting tu. So macam contoh locus Q ni memang kita tahu koordinat dia adalah XY. Sebab dia locus, dia tak ada fixed position. Jadi koordinat B ni tak bergerak. 8 unit ni adalah kita punya jejari kan. Jadi ada yang kata, okay, kita akan buat QB bersamaan dengan 8. Ada yang cakap kita akan buat BQ sama dengan 8. Sebenarnya mana-mana pun boleh. Cumanya kalau nak cantik, mulakan dengan locus. Locus kita Q kan. So mula dengan Q dulu, baru nanti cantik. So nanti bila mulakan dengan Q, awak akan terikut kan. Nanti square root, bracket square plus, bracket square. So nanti Q punya X tolak 3, lepas tu Y tolak 2. Kita macam terikut lah terus macam tu. Okay. Yang ni sebabkan kita dah buat tadi, saya dah tunjukkan. Apa kata kita move on kepada soalan yang kedua. Okay. Yang ni rasa-rasanya yang mana? Locus A bergerak dengan keadaan jaraknya. Okay. Antara benda yang kena highlight kan, dia tengah cakap pasal jarak. Okay. Sekejap. Kenapa saya kata kena highlight dia kata jarak ni? Kenapa kena highlight? Kenapa saya highlightkan? Sebab kena guna formula jarak lah. Kalau information dia tentang jarak yang sama, formula yang kita pakai pasal jarak. Jangan pergi guna midpoint pula. Okay, jarak ni locus A ni bergerak jarak sama dari dua titik K dan J. Jadi kalau saya tanyakan apakah dia punya persamaan awal, starting dia macam mana? Come on. Kita mulakan dengan pada locus kan? Locus kita A kan? Jadi dia akan jadi A pergi K bersamaan dengan A pergi J. Jarak A pergi K sama macam jarak A pergi J. Boleh? Adakah ini final answer ke? Ini final answer ke tuan-tuan dan puan? Tidak. Okey. Tapi sebelum tu, boleh saya tahu apakah koordinat A? Dia tak bagi susah. Tidak. Susah. Susah ni. X, Y. Mana awak tahu Siapa yang cakap kat awak ni? XY ni? Bocor rahsia. Tidak. Kenapa dia XY? Kenapa dia XY pula? Sekati je. Sebab dia bergerak. Bila dia tak bergerak, dia tak ada fixed position. Betul lah, tak sangka. Akbar. Jadi sekarang ni kita nak gunakan formula jarak berapa kali? Berapa kali kita nak guna formula jarak? Kita akan pakai 2 kali. So bila 2 kali, jadilah dekat sini square root bracket square plus bracket square, square root bracket square plus bracket square. Okay, bracket square plus bracket square, bracket square plus bracket square. Okay. Awak nampak tak dia dah jadi macam permulaan macam nak serabut? Awak nampak tak? Kan macam alamak tidak. Padahal tak ada apa pun. Okay. Beza X, beza Y. Okay. Beza X, beza Y. Depan ni siapa punya? A dengan K. Mana A? A. Ini K. So, beza X akan jadi X tolak negatif 1 akan jadi X tambah 1. Okay. Lepas tu, beza Y. A dengan K. Y tolak 4. So, Y tolak 4 lah. Y tolak 4. Okay. Setakat ni boleh? Boleh? Okay. Yang belakang ni pula. AJ punya kan? So, bila AJ punya, beza X. A dengan J. X tolak 2 jadilah X tolak 2. And then Y tolak negatif 3 dia akan jadi Y tambah 3. Kenapa jadi tambah? Tolak-tolak jadi tambah lah. Okay. Sampai dekat sini, apa yang kita nak kena buat adalah kita akan expandkan yang dekat dalam. Cumanya daripada awal kita dah tahu square root sini, square root sana boleh difutun. Boleh difutun. Okay, futun. Kenapa futun? Square root hantar jadi kuasa 2. Kuasa 2 dengan square root mati. Jadi dekat sini kita akan terus expandkan. Siapa yang dah boleh expand, terus expandkan. Saya expand laju punya Okay. X tambah 1. Kuasa 2 expand dia akan jadi X kuasa 2 tambah 2X tambah X. Tambah yang ni expand Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 16. Sama dengan. Okay. Kepada siapa yang masih gunakan cara lama, maksudnya bracket ni dibuat 2 kali, dia kembang-kembang. Hopefully awak cuba tahu juga cara yang laju ni. Awak tahu juga Ada salah? Ada salah? Mana salah? Tak ada lah. Tak ada salah. Tak ada. Saya buat betul.
Siapa berani nak cakap saya buat salah? Saya buat ni master tau at maths. Banyak-banyak macam Okay, nanti bayar tau. Hantar bank in. Okay. Boleh. Bagi dong. Banyak-banyak macam saya cancel. Okay, saya terus explain yang belakang ni pula. Saya tak ada buat salah apa-apa Okay, so explain yang belakang ni X tolak 2 kuasa 2 kita akan dapat X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Kemudian ditambahkan dengan Y tambah 3 kuasa 2 kita akan dapat Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 9. Ui, panjang oi. Dia memang nak suruh saya keluar. Okey. Saya ada satu soalan yang pencepumas. Okey, boleh tak saya letak sama dengan kat belakang? Boleh tak? Mana boleh? Nampak tak sama dengan kat tengah-tengah ni? Berapa banyak sama dengan orang letak? Jadinya, apa yang kita nak kena buat? Dekat sini saya kata apa? Saya kata, kita nak buat persamaan locus, kita akan buat X square, Y square, X, Y nombor sama dengan kosong. Kan? Jadi kenapa orang rasa benda ni serabut? Sebab seluruh yang kanan ni dia pergi hantar. Okey, jadi tolak, jadi tambah, jadi tolak, jadi tolak, jadi tolak, jadi tolak. Lepas tu dia buat panjang dua. Kali kedua panjang kali kedua sama dengan kosong. Lepas tu panjang ni. Padahal boleh potong je terus. Sebab apa? Kita dah tahu susunan dia. Kita mulakan dengan X kuasa 2. So X kuasa 2 ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Hantar jadi tolak, mati. Kan? Mana square root? Square root dah mati pada awal. Punca kuasa both side boleh matikan, potong siap-siap. Okay. Now lepas X kuasa 2 kita tengok siapa pula? Kita tengok Y kuasa 2 kan susunan dia. Y kuasa 2 satu dekat sebelah sana, satu sebelah sini. Hantar sebelah sana jadi tolak. Mati. Lepas tu nak tengok apa pula? Kita tengok X. So dekat sini kita ada 2X. Dekat sebelah sini kita ada negatif 4X. Yang ni congak lah. Tak payahlah nak tunjuk sangat. 2 tambah 4. Kan? Negatif 4 yang hantar jadi tambah 2 tambah 4 6x 6x dah selesaikan futun. Lepas tu kita tengok y pula. Y kita ada kat sini negatif 8y, sebelah sana kita ada 6y. 6 hantar jadi tolak negatif 8 tolak 6 negatif 14. Negatif 14y futun. And the last one sebelah sini kita ada 1 campur 16 17. Sebelah kanan 9 campur 4 13. So 17 tolak 13 4. Yes. So kita dapat 4 dekat sini. So semua nombor futun. Maknanya sama dengan kosong. So this is our final answer. Yes. Sudah selesai. Tapi kalau boleh kecilkan, kita kecilkan. Dalam maths, dalam add maths, kalau boleh simplify, kita simplify. Jadi dekat sini boleh kecilkan ke tidak? Boleh kecilkan ke tidak? Boleh. So ini adalah sifir berapa 6, 14 dengan 4 masing-masing adalah sifir 2. So semua kita akan bahagikan dengan 2, makanya dekat sini jadilah semua kita darab 1/2 Okay, bahagi 2 sama je lah benda tu. So dekat sini akan dapat 3x tolak 7y tambah 2 sama dengan kosong. Is this our final answer? Yes. Yeah. Jadinya bila persamaan locus kita ending jadi macam ni, bulatan ke? Bukan. Yang tadi tu bulatan. Yang sekarang ni bukan bulatan. Ini ada apa? Ini adalah persamaan garis lurus. Ini adalah jawapan akhir bagi persamaan locus A. Dan nama lain dia, since kita tahu garis lurus adalah y equals to mx plus c kan? So yang inilah dia persamaan garis lurus dalam bentuk arm. Kalau tak percaya, kita jadikan y single balik. So bila jadikan y single, saya tulis dah 3x tolak 7y tambah 2 sama dengan kosong. So 7y bersamaan dengan 3x tambah 2. So y bersamaan dengan 3/7x tambah 2/7. Yang ni kalau saya susun balik, dia dah jadi dalam bentuk y equals to mx plus c. Garis lurus memang dia ada 3 bentuk tau. Bentuk apa nama dia? Bentuk kecerunan, bentuk pintasan dengan bentuk arm. Yang kita buat tadi bentuk arm.
persamaan locus memang kita endingkan dengan bentuk am. Okay, ada apa-apa soalan ke setakat ni? Kenapa jadi positif? Negatif 7 hantar sana. Kemudian saya salin balik semua. Boleh? Okey. Tapi kena buat ke yang hijau ni? Yang hijau ni kena buat ke? Tak payah, tak payah. Yang ni saya nak tunjukkan bahawa ending ni adalah sebenarnya persamaan garis lurus juga. Selain daripada dia persamaan locus, dia juga adalah persamaan garis lurus. Boleh? Kenapa darab 1/2? Sebab kita nak kecilkan. Bila kecilkan, yang ni nak bahagi 2, semua kena bahagi 2. So bahagi 2 dengan darab 1/2 benda yang sama lah. Kalau tak kecilkan salah ke? Soalan yang baik. Sebab kalaulah awak bayangkan awak pemeriksa, awak dapat ada student, jawapan mintakan jawapan X tau. Okay, jawapan dia adalah X sama dengan, dia tulis jawapan macam ni. Awak rasa? Awak rasa? Apa perasaan dia? Boleh selesai tak? Boleh kan? Boleh jadi 5 kan? Macam itulah perasaan pemeriksa bila awak tak kecilkan benda yang boleh dikecilkan. Okay. So dekat sini, basically kita dah settle untuk 1 titik dan juga 2 titik. Cumanya nanti, kalaulah dia melibatkan ratio, boleh tak saya tunjuk sikit? Sikit je saya nak tunjuk, saya tak nak buat sampai habis tau. Saya tak nak buat sampai habis, saya tunjuk sikit je. Bila dia melibatkan persamaan locus yang ada ratio, information dia macam ni lah. Titik B bergerak nisbah 25. Daripada B dan D. Jadi bila kita buat persamaan, saya kata mula daripada locus kan. So mula daripada locus, dia akan jadi PB bersamaan dengan PD. Okay, bila 2 titik, walaupun dia ada ratio, awak mulakan je macam awak buat yang tadi tu. Yang sama jarak tadi tu. Tapi lepas kita buat macam ni, barulah kita masukkan rationya. Cuma awak kena faham lah, bila P dia bagi tahu B, lepas tu dia bagi D, 2, 5 macam ni, dia adalah sebenarnya PB titik bertindih PD, okay, bersamaan dengan 2 titik bertindih 5. Jadi PB 2, PD 5. Nak jadikan dia equation, apa yang kita buat? Yang R tu mana? Yang R tu contoh. Yang R tu contoh. Dekat dalam soalan ni saya guna huruf B dengan D. Dekat contoh saya tadi, saya guna Q dengan R. Dia tak semestinya Q dengan R. Boleh. Okey. So dekat sini, locus siapa tuan-tuan? Allah Akbar. Apa ni? Okey. So dekat sini, siapa locus? P. Yang bukan locus siapa? B dan D. Jadi apa kita buat? PB sama dengan PD. Tapi boleh tak terus selesaikan masuk formula? Tak boleh. Sebab yang ini dia bagi dalam nisbah. Ini adalah dalam nisbah. So dalam nisbah disebut 2 dulu baru 5, B dulu baru D. So PB, PD 25, PB 2, PD 5. Nak jadikan dia dalam equation yang tak ada titik bertindih, dia akan buat macam ni. Dalam baca dalam, luar baca luar. Maksudnya PB punya akan letak dekat dalam, okay? PD punya akan letak dekat luar. Inilah dalam-dalam, luar-luar. Jadi daripada sini PB 2. So PB 2 dekat sini berapa jadi 2 lah. So PB 2. PB letak so. Okay. PD 5. So PD punya letak dekat depan sana. 5. So inilah equation dia. R mana R? Oh, awak tanya pasal R ni ke? Saya silap. Ini P lah. Itu je. Sorry. Sorry lah. Boleh tak? Okey, awak lepas ni awak mahirkan cara buat nisbah ni. Saya rasa sempat rasanya sepati nanti nak tunjuk yang nisbah ni. Sebab dekat dalam dalam vektor nisbah ni biasanya kita memang buat. Okey, tapi tak apa. Sekarang apa yang saya nak tunjukkan adalah apa beza dia masa buat soalan yang sama jarak dengan soalan yang sama nisbah. Nanti betul tak kalau saya cakap bila saya dah masukkan segala bagai, ini akan jadi square root, lepas tu bla bla bla. Depan ni ada 5. Sama dengan yang sebelah kanan ni bersama 2 square root bla bla bla. Betul tak? Kan? Yang dalam ni awak dah tahu dah nak buat apa ni. Sama macam tadi lah. Cumanya, boleh tak kita macam tadi, kalau ikutkan tadi, kita ada potong tau. Kita potong square root.
Sebab kedua-duanya ada square root je. Tapi dekat sini, boleh tak kita suka-suka potong? Boleh tak? Yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. So kita kena back to basic untuk memahamkan. Kita akan hilangkan juga square root dekat sini. Okay? Dengan cara kita akan squarekan both side. So kita squarekan sebelah kiri, kita squarekan sebelah kanan. Okay? Ini rules untuk equation. Jadi apa yang berlaku adalah kita seolah-olah expandkan kuasa 2 ni. Sebenarnya betul itu expand. So kuasa 2 dapat dekat square root mati. Kuasa 2 dapat dekat 5. So nanti 5 ni kita kuasa 2 dapat 25 lah. Bukan PB2 ke? Yelah PB2 letak kat sini. Dalam bentuk titik bertindih macam ni tulisan dia. Macam dalam bentuk yang tidak ada titik bertindih macam tu bentuk dia. Boleh titik bertindih dengan tulis macam ni, dia cara tulis dia lain. Masa sini kita baca ikut turutan PB2, PD5. Masa kat sini kita tak ada titik bertindih, bacaan dia adalah dalam-dalam, luar-luar. PB2, dalam-dalam, PD5, luar-luar. Boleh Okay, so sekarang ni semua orang fokus kat sini. Fokus kat sini kejap. Sebab ini last ni sebelum saya paskan kepada the one and only our Sir Fatih Hussein. Okay, so sampai dekat sini, kita akan kuasakan both side. Kuasa 2 dekat sini, punca kuasa mati. Kuasa 2 dekat 5 ni akan jadi 25 lah nanti. Sini pun sama, kuasa 2 dengan punca kuasa 2 mati. So kuasa 2 dekat 2 akan dapat 2 kat sini. Jadi apa yang berlaku adalah depan ni nanti akan jadi 25 dan dekat dalam ni akan ada apa tau? X square, Y square, X, Y nombor 9 yang panjang tadi tu. Okay. Sama juga dekat sebelah sini. 2 kuasa 2 ni dapat 4. So dekat dalam ni pula nanti akan jadi X square, Y square, X. Tapi yang penting awak kena faham ending dia apa. Ending dia adalah X square, Y square, X, Y nombor sama dengan kosong. Jadi nak buat apa? Yang ni sebenarnya kena kembang lah. Yang ni pun kena kembang lah. Lepas tu kita hantarkan ke sana. Jadi kalau awak punya tulisan tu cantik, awak boleh nampak, awak terus lah X kuasa 2 macam tu. Saya tunjuk satu je. Dekat sini nanti akan ada X kuasa 2. Dekat depan sini pun ada X kuasa 2 kan? Standard dia kan? Jadi kalau kita selesaikan X kuasa 2 dengan X kuasa 2, dia mati ke? Dia jadi kosong ke tuan-tuan? Tak. Sebab ini darab 25. Yang ni darabkan 4. So saya terus nampak 25 tolak 4 lah. Kan hantar ke sana. Jadi 25X tolak 4X kuasa 2. So saya terus tahu dekat sini akan jadi 21X kuasa 2. Dan awak buatlah setiap satu sini, buat setiap satu sana. Ending dia sama dengan kosong. Jawapan akhir itulah persamaan lokus bila awak dah kecilkan nombor dia. Jadi dia nanti bulatan ke? Bukan. Yang ni bukan bulatan. Yang ni dia elips. Dia adalah bujur. Tapi yang bulatan yang awal-awal tadi lah yang satu titik. Yang sama jarak, garis lurus. Boleh? Boleh semua orang? Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya tutupkan dulu saya punya nota sini. Sebab sekarang ni kita nak berjumpa dengan seseorang yang sangat saya kasihi. Sangat saya Okay, bagi nombor akaun aku transfer kau. Transfer balik. Tadi aku nak transfer, sekarang kau transfer balik. Okay. Okay, nanti kita discuss belakang. Okay, silakan. Sir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alah nak screenshot. Alah, nantilah. Habis. Okay, by the way, babe. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa macam dah lama tak jumpa korang semua sihat. Korang semua dah makan. Okay, saya percaya Sir Ifwat sudah bawakan kepada awak untuk bahagian lokus. Tapi awak tahu ataupun tidak, sedar ataupun tidak, ataupun awak perasan ataupun tidak, yang mana Sir Ifwat bawakan lokus dan juga distance, itulah dua benda yang paling besar dalam coordinate geometry. Again, dua topik ini adalah benda yang paling besar dalam you punya coordinate geometry. Yang pertama. Yang kedua, nanti bila awak jumpa soalan SPM, coordinate geometry saya taklah kata saya confident. Tapi saya dapat rasa lah untuk level you punya SSM ni, soalan coordinate geometry tetap wajib masuk. Saya percaya. Okay, akan masuk. Dia tak keluar SPM. Awak.
dia masuk SPM. Awak kena faham balik dia punya bahasa Melayu dia. Selalu awak dengar soalan macam ni akan keluar SPM kan? Itu awak check balik. Sebab dia masuk SPM. Yes. Fatih. Okay. Okay, now here we go. Tak nak cerita panjang. Saya nak bawakan pada awak, kalaulah yang you dah belajar tadi locus dan juga you punya satu lagi adalah kita punya distance, tapi bila sampai soalan dia jadi macam mana tau? Ini sakit hati kita tuan-tuan. Bila kita belajar, okey, boleh. Cantik. Manis. Sampai je soalan sudah kita rasa macam dunia ni kejam. Okay, jom saya bawakan pada awak soalan satu yang ni. By the way, saya just nak bagi tahu pada awak, soalan-soalan macam ni kadang-kadang awak kena tahu key point yang awak kena cari. Okay, jawab dulu satu soalan saya ni. Bila dengar perkataan locus, apa yang kena bear in your mind? Apa yang you kena bear in your mind? Distance. Sekali lagi dengar je locus, yang you kena pegang betul-betul adalah distance. Jarak. Yes, jarak. Jarak ni pula macam mana nak cari jarak? Dengar je jarak. Okay, saya just sengaja letakkan distance. Okay, so dengar je jarak. Apa jadi? 1, 2, 3. Square root. Bracket square plus bracket square. Beza X. Beza Y. Betul? Itu tak cukup muda. Yang tadi tu tak cukup muda. Ini muda. Kita Gen Z sama-sama. Dia tak cakap Z. Dia Gen Z, you know? Yes. Macam mana nak cakap dengan korang Okay. Jadi, kalau inilah dia punya game, dengar je distance you dah dapat macam ni. Beza X. Beza Y. Saya tak main-main dengan awak tau. Sebab kejap lagi saya akan upgradekan benda ni tau. Kejap lagi saya akan upgradekan benda ni luar daripada this topic. Untuk binawan awak, saya bawa satu soalan ni je. Lepas tu saya keluar daripada this topic yang ada kaitan dengan apa yang kita buat ni. Serius. Okay, now. Soalannya. If the points A, B and P, X, Y. Satu soalan saya. Bila dia kata ini adalah X, Y, maknanya ini akan jadi apa? Locus. Alhamdulillah. Macam ni lah. Barulah sejuk mata memandang. Barulah rasa muka berseri-seri. Yes. Jadi babe, bila dia kata macam ni, automatik itu akan jadi locus. Sebab locus adalah titik yang bergerak. Dan kita tak tahu koordinat tu ada kat mana. Faham? Okay, habis part yang tu. On the circumference. Membawa maksud A, B dan juga P di atas lilitan. Berada pada atas lilitan. Okay. Dengan circle, lilitan bulatan dengan diameternya adalah AB. Diameternya adalah AB. Okay. Find the equation of the locus of the moving point P. Okay, babe. Awak punya nota ni, awak tak perlu tengok mana-mana, awak perlu tengok saya je. Okay. Nanti kalau perlu, saya letakkan dalam app lah. Okay, yang penting awak tengok saya dulu. Boleh? Itu yang penting. Yes. Saya ni kacak-kacak handsome ni, walaupun tak berapa nak kacak, walaupun tak berapa nak handsome, tapi saya bersmart ni sebab awak. Yes, betul. Sebab saya nak jumpa awak. Awak je tak nak jumpa saya. Saya tahu. It's okay. Okay, now babe. Tolong bagi tahu saya sekarang ni, bila macam ni, tengok saya nak awak faham satu benda. Betul kan kita akan buat satu bulatan, betul kan? Kenapa kita buat satu bulatan Sebab dia dah kata dia adalah circle. Bulatan. Okay, cantik. Perfect circle. Mestilah. Come on. Next one, dia dah kata diameter AB. Saya tanya awak jawab. Awak tahu tak A kat mana, B kat mana? Tahu atau tidak? Tak tahu. Tetapi yang kita tahu, A dan B dan P ni atas lilitan. Maksudnya boleh tak saya letakkan A tu kat sini? Tak boleh. Boleh tak saya letakkan B tu kat sini? Tak boleh. Dia mesti atas lilitan, babe. Bila atas lilitan, let's say saya gunakan marker warna biru, saya kata ini contoh A. Saya main letak je ni. Saya kata ini adalah A. Boleh tak? Boleh? Boleh tak saya kata ini adalah B? Okay. For your information, tak boleh Tak boleh lagi. Kenapa? Kan dia dah kata AB adalah diameter awak. Bila diameter, contohlah kalau ini you punya bulatan. Contohlah ini you punya bulatan. So bila diameter, dia mestilah jadi diameter. Kalau contoh saya letakkan B tu kat sini. Boleh?
Walaupun dia dalam bulatan, dia sentuh lilitan tapi dia bukan diameter. Faham kan? Yes, Nabi. Jadi kalau saya letakkan contoh ni, main saya letak je, ini B, dan saya tarik. Saya tarik. Okey, saya nak tanya awak. Adakah ini akan jadi you punya diameter? Yes. Setakat ni, boleh membayangkan? Cantik, good job, Alhamdulillah. Okey, just nak bagi tahu pada awak apa situation yang akan berlaku dalam soalan. Soalan-soalan yang so-callnya upgrade, soalan-soalan yang menyakitkan hati ala jenis-jenis macam ini, yang mana awak kena membayangkan satu. Sampai sini, saya percaya AB diameter, you dah buat macam ni, diameter. Dan di mana kedudukan P pula? Mana pula kedudukan B? B pula, P. Sir, mak saya nak join belajar dengan Sir. Boleh? Hai, bukan mama. Hai, aunty. Okay. Have a seat, silakan. Okay. Betul kan kalau saya cakap P tu, dia pun ada dekat dalam ni, betul? Okay. Saya kata sini P boleh? Salah tak boleh sebab dia atas lilitan. Let's say saya kata ini adalah P. Boleh atau tidak? Boleh, cantik. So sebagai XY. Now, persoalannya. Dia suruh cari locus of moving point P. Kalau dia kata locus of moving point P, persoalan saya yang pertama, awak dah belajar dengan Sifat tadi ada 3 bentuk, betul? Yang pertama, you akan kata apa sama jarak. Yang kedua, awak dapat dekat situ adalah nisbah, bulatan. Sorry, yang pertama bulatan, yang kedua sama jarak, yang ketiga adalah nisbah. Betul? Okey, persoalan saya, adakah ini bulatan? Ini P, adakah dia jadi bulatan? Tak? Okey, lepas tu kalau macam tu awak nak cakap dia adalah 2 titik. Ke dia ikut nisbah? And ladies and gentlemen, betul atau tidak kalau saya cakap sebenarnya, ada orang kata PA sama dengan PB. PA sama dengan PB. Ya, Okay. Dia kata PA sama dengan PB. Adakah ini benar? Enggak dong. Jangan mudah benar kita meletakkan hukuman pada satu-satu perkara. Cuba awak fikir balik. Adakah P pergi ke A dengan P pergi ke B sama jarak dia? Tidak. Okey, jadi babe, dengar sini baik-baik. Ini adalah dia punya strategi. Ini adalah cara pandang untuk soalan macam ni. Dia punya jahatnya adalah, pertama, kalau dengan locus, Fatih kata apa tadi? Jarak. Distance. Dan kalau you nak cari jarak, betul atau tidak, kalau saya cakap A pergi ke center adalah jejari. Betul atau tidak? Let's say saya kata ini M sebagai midpoint. Boleh? So kalau ini adalah you punya midpoint ini pergi ke B. Sama tak jarak dia dua ni? Sama atau tidak? And automatic. Sama tak jarak M pergi ke B dengan M pergi ke A dengan M pergi ke P? Sama atau tidak? Sama. Jadi apa strategi kita sekarang? Strategi kita adalah cari dulu titik tengah. Betul atau tidak? Okey, macam mana nak cari titik tengah? 2 tambah negatif 2. Kosong lah. Kosong bagi 2. Jangan tak tahu nak cari titik tengah. Nak cari titik tengah, tambah bahagi 2. Tambah bahagi 2. So 2 tambah negatif 2. Kosong bahagi 2. Kosong lah. 7 tambah 1. 8. 8 bahagi 2 berapa babe? 4. Now, saya stop kan? Sebab saya dah faham sangat geng-geng form 5, form 4, form 5 ni. Ada siapa-siapa nak tanya mana datang 04? Saja sebelum awak sakitkan hati saya, mesej sakitkan hati awak. Ini adalah midpoint. Titik tengah. Tambah bahagi 2. Tambah bahagi 2. Now, perasan atau tak, selama ni bila kita jawab je soalan, yang kita anggap ini dengan yang tu, mesti ambil daripada sini je. Sini-sini je information dia, betul? Rupanya you kena cari dulu titik tengah. Dah dapat titik tengah, buatlah mana yang awak suka. Awak nak pakai MA ke nak pakai MB? Suka A ke suka B? Okey, awak nak dapatkan A kan? So kita ambil MA, boleh? Yes, amin. Jadi babe, kalau macam tu, betul kan you nampak sekarang jaraknya akan jadi MA sama dengan MP. Benar apain enggak? Kita tak ambil MB ya. MB you nak cari buat apa? Dia dah sama. Dia kan ada nilai. Kita nak cari you punya apa? Apa nama benda ni? Locus.
Just nak bagi tahu antara yang call tadi dengan awak, mana lagi penting? Awak lebih penting. Tak kisahlah siapa call waktu-waktu sekarang ni. You are more important than them. Yes. Okay, by the way, babe, habis sebab yang tu. Jadi, dah dapat Now, sekarang ni ladies and gentlemen, saya just nak bagi tahu awak, kalau saya tulis tadi MA sama dengan MP ke, saya tulis PM sama dengan PA ke, is it the same thing? Sorry, PA pula. Apa? PM sama dengan AM ke, is it the same thing? Is it the same thing? Yes. Okay, kalau dia adalah benda yang sama, maksudnya awak akan dapat apa tahu? Okay, so guys, saya letakkan dekat sebelah sini lah Tengok saya gunakan teknologi. Mesti Sifat tak ada buat benda ni tadi kan? Nampak? Just nak bagi tahu pada awak. Yes, teknologi. Yes. Okay, jadi babe, kalau macam tu pakailah mana-mana pun tak kisah. Saya padam je lah balik. Okay, jap bagi saya sikit wang. Jangan risau Ifat. Ifat jangan risau. Okay, Ifat dia risau sebab yelah, kita kan Gen Z. Okay, jadi babe, awak akan dapat apa tadi? 1, 2, 3. PM sama dengan AM. By the way, what is PM? Dia punya jarak, betul? So macam ni nak cari jarak? Ini dia. 1, 2, 3. Square root, bracket square plus bracket square equals to AM. 1, 2, 3. Square root, bracket square plus bracket square. Beza X, beza Y. Nampak? Dia pandang saja saya. Dia macam square root, bracket square plus bracket square. Beza X. Bukan macam tu, gila. Okay. Okay, now. Beza X, beza Y. Beza X, beza Y. Yang sampai sini, awak buatlah macam mana sekalipun. Which is, babe, saya ambil PM P dengan M, P dengan M. X tolak kosong. X tolak kosong jadilah X. Are you following me? Are you following me? Next one, beza antara Y. Y dengan 4. So, Y tolak 4. Setuju atau tidak? Okay, nak buat PM sama dengan MB pun boleh awak. Sama je. PM sama dengan MB, PM sama dengan MA, sama je awak. Sebab ini kan dah jadi jejari ya. Okay, habis tu AM. A dengan M. Beza antara X. 2 tolak kosong. 2. Okay. 7 tolak 4 jadi 3. Saja tak nak bergaduh. Sebelum awak sakitkan hati saya, saya sakitkan hati awak. Ada siapa nak tanya mana datang 2? Saja. 2 tolak kosong. Faham? Okay. Beza antara Y. 7 tolak 4. 3. Sekejap, kepada new student. Mungkin ada new student yang betul-betul baru masuk kan. Hai geng-geng yang baru. Just nak beritahu pada awak. Ini cara Fatih bergurau ya. Janganlah cakap, dia ni tak relax doh. Bukan. Relax. Okay. Okay. Habis part yang tu. Ini square root. Ini square root. Boleh saya potong? Square root dengan square root. Boleh saya potong? Tak boleh. Dia punya format sebenarnya lah. Skemanya lah. Skema asalnya you tak boleh potong sebegitu saja. Sebab tu Ifat tadi tunjukkan kalau dia ada 2 dekat depan, boleh potong macam tu je. Tak boleh. Kalau ada 3 kat depan, 5 kat depan, boleh potong macam tu? Tak boleh. Jadi sebenarnya yang you kena buatkan adalah you kena squarekan kiri, you kena squarekan kanan. Faham Jadi babe, ini square dengan square root boleh saya potong, square dengan square root saya boleh potong. Makanya awak akan dapat X square. X square lah dia. Sabar jap. Tambahkan yang ni. Tahu expand? Tahu expand dah bijak? Okay, you akan dapat Y square minus 8Y plus 16 equals to 2 kuasa 2, 4. 4 campur 9, 13. Jadi kalau saya bawa the whole family ke kiri, you akan dapat X square tambah Y square tolak 8Y tambah 3 sama dengan 0. And this will be your final answer. Yes. Gitu. Okay. Jadi, apa yang saya nak sampaikan pada awak untuk soalan macam ni adalah bila you dengar je perkataan locus, yang you kena tahu, yang you kena mantapkan dalam you punya mind adalah apa? Distance. Jarak. Alhamdulillah. Dan soalan ni, dia bukan ambil directly rupanya. Rupanya bila buat bulatan, awak akan nampak ini sebagai apa? Jejari. So, bila jejari, barulah nampak jarak dia. Okay. Saya nak bagi alternatif, boleh tak? Saja nak bagi alternatif, boleh? Okay. Ini adalah jawapan alternatif tau. Ikut awak lah kalau awak nak pakai ataupun tak. Kalau dah dapat yang ni, dah bagus dah. Alternatifnya adalah macam mana? Saya gunakan marker warna hitam. Nak ambil gambar? Boleh. Ambil lah gambar sambil-sambil saya tengah tulis ni.
Oh, nak saya ada sekali. Serius lah. Dah ke belum? Aduh. Gen Z. Jen. Ya awak ni kelakar. Rasa macam nak pukul pun ada. Okay. Dah Okay. Guys, here we go. Saya gunakan marker hitam dengan sini baik-baik. Ini adalah alternatif Betul lah kalau saya tarik ni namanya apa tadi? Namanya apa tadi? Diameter. Kalau ini diameter, ini titik dia, saya tarik macam ni. Saya tanya awak jawab, nampak bentuk apa? Tidakkah dia menjadi satu segitiga? Yang mana kalau ini satu segitiga, benar apa enggak ini akan jadi 90 darjah? Betul atau tidak? Jangan cakap tak tahu Form 3 pernah masuk. Kalau ini adalah you punya diameter, jadi satu segitiga, maksudnya ini akan jadi 90 darjah. Babe, kalau ini 90 darjah, boleh tak bagi tahu saya maksudnya kecerunan ini dengan kecerunan itu akan jadi berserenjang. 90 darjah kan? Berserenjang kan? Jadi awak akan dapat kecerunan M1, ini M2 sebagai contoh. Awak akan dapat M1 times M2 equals to -1. Boleh cari kecerunan tak? Boleh cari kecerunan tak? Nanti awak akan dapat jawapan yang sama dengan bawah. Kalau tak percaya, kejap lagi awak try sendiri. Boleh? So saya rasa cukup sampai sini sebab saya nak upgradekan soalan ni, saya nak bawakan benda ni. Macam susah? Tidak. Dia sebabkan awak tahu cari kecerunan, pindah-pindah dapat jawapan yang sama. Boleh? Okay. M1 times M2 tu apa? I'm not so sure you betul-betul Form 4 ke Form 5 ke, mungkin awak ada daripada Form 3 ke, kan? Nak bagi tahu M ni adalah kecerunan awak. Ini kecerunan. Okay, so kalau nak cari kecerunan dia adalah beza antara Y bahagi beza antara X, beza antara Y bahagi beza antara X. So kalau rasa macam serabut, tak perlu tengok pun tak apa. Dah pandai yang bawah kan? Pegang je bawah ni. Boleh? Okay, ambil gambar. Okay, cukup. Warna hitam adalah alternatif. Ini yang kita buat dalam dia punya game. Senyum, serius lah. 3, 2, 1, kosong, -1, -2, -3, -4, -5. Yes. Tojolobu mana Tojolobu? Tojolobu dekat mana? Sekejap, korang tahu ke saya tengah cakap? Okay, now, here we go. 3, 2, 1, dan. Muka kerek sikit boleh? Alright, done. Okay, now, here we go. Babe, saya upgrade boleh? Awak dah hafal distance ni kan? Awak tahu ni distance kan? Awak tahu tak yang distance ini juga sebenarnya adalah Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem yang awak buat tu adalah distance sama juga macam magnitude. That is why, Tara, saya bawakan awak untuk game vector. Saya nak awak pandai dua-dua benda untuk awak boleh relatekan dia. Vector. Okey, kalau ini adalah vector, mungkin ada antara kita apa tahu? Celah gay-gay tak ada apa. Korang sabar je. Korang relax je. Korang belakang kan? Jangan macam-macam. Okey, saya tanya awak jawab. I dengan J, semua orang tahu ini simbol untuk vektor for Cartesian plane. Ini ibarat macam pergerakan X, ini ibarat macam pergerakan Y. Kalau positif, maksudnya pergerakan dia ke mana? Ke kanan, cantik. Kalau positif untuk Y, pergerakan dia ke mana? Ke atas. Kalau negatif untuk I, pergerakan dia ke kiri. J, kalau negatif, pergerakan dia ke bawah. Alah bijaknya. Seronoknya saya ajar korang. Kau ni memang, faham? That's good. Serius. Saya bersyukur sebab saya ada student-student yang boleh berfikir macam mana awak boleh berfikir. Gen Z macam kita. Yes, betul. Gen Z. Yes. You know, we are our Gen Z. Betul? Yes. Okay, now babe. Here we go. Ini adalah dia punya X, ini adalah pergerakan Y, dan ini adalah cara ataupun tulisan lain. Faham Bendanya samalah macam you punya transformation. Do you still remember translation? Pergerakan untuk X, pergerakan untuk Y. Gitu. Okay, tak nak cerita panjang. Saya just nak bagi tahu awak, semua orang
cukup lah tu. Kalau jumpa soalan macam ni, awak pergi buat apa tahu. Contoh soalan, saya letakkan sinalan negatif. Saya tukar, saya letakkan sinalan negatif, saya letakkan sini negatif. Bila awak nampak ni modulus, okay, apa kita nak buat modulus? So, bila modulus, awak akan jadi dia 7I tambahkan dengan 24. Sebab nak jadikan dia positif. Inikah jawapan dia? Tidak, tuan-tuan. Cukuplah kita tertipu. Tahu-tahu kepala kita basah. Kena kencing. Jangan. Untuk pengetahuan awak, yang mana bila dia bagi modulus tapi dalam vektor. Ini adalah magnitude. Yes. Dan magnitude tu samalah macam square root bracket square plus bracket square. Beza X, beza Y. Yes, sama beza X, beza Y. Okay, babe, saya cakap tadi beza X, beza Y kan? Awak dengarkan apa yang saya cakap beza X, beza Y kan? Kejap lagi saya akan tunjukkan pada awak. Kenapa saya kata beza X, beza Y? Awak akan nampak dia tahu. So sekali lagi, apa tadi? 1, 2, 3. Square root, bracket square plus bracket square. Beza X, beza Y. Tolong bagi tahu saya, apa beza X untuk PQ? Negatif 7. Oh, ini namanya beza X tau. Beza Y. Apa beza Y? 24. Maka awak akan dapat jawapan dia berapa guys? 25. That's it. Itulah jawapan awak. Setan? Semua orang pun tahu. Kalau 7, 24, 25 lah. Jangan tak tahu pula Pythagoras theorem. Terima kasih. Okay. Apa pula simbol ni? Ini adalah simbol hat. Topi. Hat. Yes. Yang mana kalau dia adalah simbol hat, bukan Dajjal. Bukan Dajjal lah. Macam mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Dajjal ni, cuba tanya dekat sebadang. Sebab dia ada mata ketiga tu. Cuba awak tengok muka bandang sekarang. Dia dah ada mata ketiga tau. Saya risau. Amboi. Hai Sefati, hai Plashen semua. Triple G, Triple Agus, Control Center MC Plus. Nak ganggu kelas sekejap boleh? Boleh. Sebabkan ini adalah seminar terakhir untuk seminar Merdeka kita. Triple G nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih kepada semua Plashen baru, Plashen lama, Plashen sedang-sedang lama. Sebab join kita punya seminar Merdeka hari ini. Dan ini adalah kelas terakhir untuk seminar Merdeka. Untuk kita jumpa balik seminar ni, tahun depan lah nampak gayanya. Dan Trooper G pun, Trooper Agus, Sir Fatih, Sir Ifwat nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih juga kepada semua yang dah join seminar kejar kita selama 2 bulan. Dan kejar kita officially ditutup. Terima kasih Plashen semua. Okay, so Julai, Ogos, completed. So next plan kita, let's go. Plashen strategize dan juga seminar kejar paper 2 yang akan bermula esok. Itu saja daripada Trooper G dan Trooper Agus Control Center. Thank you so much Plashen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Terima kasih. By the way, kelas kita sampai 5 suku Kelas kita sampai 5 suku Kau jangan nak bye-bye sangat. Korang bayar tadi dekat Trooper Agus ke? Trooper G ke? Sorry. Saya ingatkan awak nak bayar dekat saya. Terkejut saya. Belum apa-apa lagi nak tinggalkan saya. Amboi, bukan main korang dapat orang lain tinggalkan kita macam tu je. Biasa sangat ni. Jadi babe, sekarang ni, kalau dah tahu magnitude square root, bracket square plus bracket square, beza X. Ini beza X. Ini beza Y. Macam mana kalau dia minta unit vector? Unit vector. Celah, gay. Unit vector datang daripada magnitude tau. Macam mana nak cari 1 per magnitude vector? Korang sabar je. Saya ada satu message yang saya nak sampaikan. 1 over magnitude vector. Dah, simple. Soalan saya, do we have magnitude? Do we have magnitude over here? Yes. Magnitude kita berapa, babe? Untuk PQ adalah 25. Vektor kita untuk PQ apa vektor kita? Inilah dia. You dapat negatif 7i. Tak cantik. Negatif 7i tambah 24j. Begitu. Kalau tak nak tulis macam ni, saya juga boleh tulis dengan cara 1 per 25. Ini akan jadi negatif 7, 24. That's it. Benda yang sama. Are you clear? Dah siap. Okay. Now, ambil gambar sebab saya nak move on. Lawa tulisan. Serius lah tulisan saya lawa.
Janganlah saya malu. Yang ni perlu awak mudahkan? Saya nak tanya awak, ni perlu mudahkan ke? Tak awak. Perlu expand tak? Pun tak perlu juga. Nak biar macam ni pun boleh. Serius. Sekejap, saya tengah minta awak screenshot lah tu. Muka saya tengah muka kerek kan. Okay, now here we go. Mana apa? Lepaskan pen. Now, kalau you dah tahu saya ada cakap tadi beza X, inilah beza Y. Saya bagikan awak satu contoh dahulu sebelum saya bergerak. Okay, saya nak awak faham satu lagi konsep. Ini apa? Ini R kan? R ni apa? Koordinat. R adalah koordinat. Tetapi dalam vektor, you jangan tulis R as R. Nak cakap R adalah koordinat, tapi dalam vektor, dia akan jadi OR. Again, OR. Are you following me? Okay, now, listen up. Kalaulah contoh, yang ni saya minta OR, maksudnya awak akan dapat berapa? Kan dah cakap dia macam pergerakan apa tadi? Ini pergerakan X, pergerakan Y macam you punya translation kan? Dan bila you punya satah kartes, dia mesti start dengan you punya asalan. Apa maksud 26? Maksudnya 26 tu bergerak ke kanan 2 langkah. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke atas. Macam tu. Jadi awak akan dapat OR sama dengan 26. Ataupun sebabkan dia bergerak ke kanan 2 akan jadi 2I. Ditambahkan dengan 6 ke atas jadi 6J. Are you following me? Korang sabar je. Saya ada satu benda nak sampaikan pada awak. Last one kalau macam tu dia tanya S. Okay, saya tanya awak jawab balik tau. Babe, kita dah dapat dekat sini adalah untuk R. Kalau saya tanya, ini apa? Jawab dulu. Ini apa? Koordinat S. Koordinat S. Tetapi kalau vektor, dia akan jadi apa? OS. Alah bijak. OS. Yang mana O ke S, awak akan dapat berapa, babe? 4, 3 je lah. Macam tu je lah. Ataupun boleh tulis sebagai 4I tambah 3J. Benar apa yang enggak? Okay. Now, saya nak tutupkan yang ni jap. Ni. Dia tanya apa tahu? RS. Ni penting. Ingat soalan SPM ni. Soalan jenis SPM. Dia tanya RS. I just for X. Betul awak? I hanya untuk X saja. J hanya untuk Y saja. Now, dia tanya adalah RS. Bayangkan sekarang, ini adalah you punya R, sini adalah S. Pada siapa yang mungkin dia baru nak dapatkan momentum ataupun dia form 5, dia tak berapa nak sure belajar benda ni masa form 4 kan. Vektor berat macam jalan tau. Jalan ni, ini R, sini S. Apa titik yang menghubungkan ataupun apakah jalan yang menghubungkan R pergi ke S? 1, 2, 3. R-O-O-S. Yes. R-O-O-S. Membawa maksud, awak akan dapat dekat sini R-O plus O-S. Are you following me? R-O. Okey, apakah jalan untuk R-O? -2, -6. Kenapa negatif, sir? Saja nak bagi tahu. Kalaulah R pergi ke O, betul tak you kena bergerak ke kiri dulu? Ke kiri 2 langkah. Betul? Jadi so dia jadi negatif. By the way, mulakan pergerakan dengan X dulu ya. Lepas tu barulah turun ke bawah. Turun ke bawah 6. -6. Faham? Okey. Ke kiri, negatif. Ke bawah, negatif. That is why dia jadi -2, -6. Atau nak cara lebih singkat dengan apa lagi saya nak cakap? Simple. Singkat, simple, simpat. Okey. Cara yang paling simple, kalau OR 26, RO kan dia tukar arah.
lawan arah. Positif jadi negatif. Positif jadi negatif. Gitulah. Jadi babe, sabar je. Sikit lagi. Last one. Boleh tak saya cari OS? OS. Salah ni OS. Sorry. OS awak akan dapat berapa situ? 1, 2, 3. 4, 3. Okay, sampai sini anak-anak dah tak ada apa-apa. This is not a big issue. 4. Jap, OS. 4, 3 je ya. O ke S. Ke kanan dia jadi positif. Ke atas dia jadi positif. Okay, jadi bila selesaikan babe, you akan selesaikan atas dengan atas. Negatif 2 tambah 4, jawapan dia akan jadi berapa dekat situ? Positif 2. Next one, kalau yang bawah pula saya gunakan marker ini. Negatif 6 tambah 3, jawapan dia jadi positif 3. Sorry, negatif 3, sorry. And this will be your final answer. Oops. Are you following me? Yeah, sorry. Is everything good now? Okay. Jadi 2 negatif 3 ataupun awak boleh tulis sebagai 2I tolak 3J. Benda yang sama. 2I tolak 3J. Okay. Now, last one. Dekat sini dia punya plot twist. Saya nak tanya awak, 2I jalan kiri tak perlu IJ ke? Tak. Yang ini dalam bentuk lain awak, kan dia ada 2 bentuk. Satu bentuk kiri, satu bentuk kanan. Okay, by the way, janganlah korang bergaduh pasal anak panah pula. Okay. Saya tanya awak, 2I tolak 3J ni adalah untuk jawapan RS. Betul kan? Ini apa? Ini apa? X. Ini apa? Y. Untuk pengetahuan awak, saya tak cakap ini beza X. Ada saya cakap ini beza Y? Ada? Okay. Tengok Boleh awak tolong saya nak cari kecurunan dia. Saya gunakan marker kecil sikit. Awak ajar saya nak cari kecurunan boleh? Nak cari kecurunan 2 benda ni? Boleh? Okay, macam mana nak cari kecurunan? 1, 2, 3. 6 tolak 3. Betul kan? Beza Y. Sekejap. Tak puas hati. Beza Y bahagi beza X. So, M sama dengan beza antara Y. 6 tolak 3. 3. Ada siapa nak tanya benda tentang 3 ke? Kod sebelum awak nak sakitkan hati saya, saya sakitkan hati awak dulu. Beza adalah tolak abang. So, atas tolak bawah. 6 tolak 3. 3. Bahagi antara Y ditolakkan. 2 tolak 4. Negatif 2. Benar apa enggak? And for your information, inilah dia beza X. Dan inilah dia beza Y. Are you following me? So, ini kenapa ada negatif? Betul tak kalau saya cakap 3 bagi negatif 2 adalah negatif 3/2. Sama ke tidak? Sama atau tidak? Sama. Macam ni nak cakap M sama dengan 3/2. Dia samalah dengan berapa ya? Negatif 3/2. Dia sama. Dia sama. Jadi guys, awak akan dapat beza Y-nya adalah negatif 3. Beza X-nya adalah berapa? 2. Okay, dari why saya sebut tadi, beza X, beza Y. Can or not? Okay. Now, ambil gambar dulu. Silakan. 3, 2, 1. Boleh tak saya nak upgradekan sikit lagi? Last one. Saja je mengada. Boleh? Okay. Nah, dah ambil gambar? 3, 2, 1. Okay. Saya tanya awak jawab. OR 2I tambah 6J. OR 2I tambah 6J. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Vektor. Ini namanya vektor. Tapi kalau saya nak tahu you punya koordinat R, apa yang akan jadi koordinat R? Apa koordinat R? 26. Bijak. Koordinat R-nya akan jadi 26. Betul? R adalah 26, vektornya adalah 2I tambah 6J. Betul kan? Okey. Saya bawakan awak satu soalan. Soalan ni, jenis soalan SPM, ramai student kantor ya. Serius. OA dia dah bagi 3A tolak B, betul? Dengar dulu. OB sama dengan apa? C.
cari koordinat A. Boleh awak fikir dulu tak? Saya tak nak tolong, saya nak awak fikir. Macam mana nak cari koordinat A? Okay, faham? Dah ada orang dapat jawapan? Dah ada orang dapat jawapan? Okay, that's good, that's good. Minta maaf. Jawapan yang awak bagi pada saya tu hampir tepat. Abang, akak, kalau awak nampak A dekat sini sama dengan 3A tolak B, adakah koordinat A 3 negatif 1? No, bukan. Sebab ini vektor awak. Tetapi you faham tak? A adalah I tolak 2J. Baru dia pakai I, baru dia pakai J. I dengan J itulah baru on sata kertas. I dengan J itulah baru sata kertas. Jadi awak dapat OA sama dengan 3A tolak B, which is A kita adalah 1 tolak 2J. Betul? Betul? Ditolakkan dengan B. B kita berapa? Negatif 1 tambah 3J. Jadi kalau kita selesaikan 3 tambah 1 dia jadi 4I. Jangan tanya saya mana datang 4. 3 dalam 1, 3. 3 tolak-tolak tambah. So 3 tambah 1 jadi 4 ya. Okay, ni akan jadi 4I. 4I. 3 dan negatif 2. Negatif 6. Negatif 6 tolak 3. Negatif 6 tolak 3. Negatif 9J. Ini adalah untuk OA. Jadi babe, apakah koordinat A? 1, 2, 3. 4, negatif 9. Baru jawapan yang sebenar. Are you following me? Betul tak? Beribu dalam kita ni, saya percaya, saya boleh kata almost 95% kantoi. Sebab semua orang jawab apa tadi tahu? Ramai-ramai jawab 3 negatif 1. Dan ramai-ramai juga jawab 1 negatif 2. Padahal you kena masukkan dulu. Alright babe, I think that's it. Tolong take note balik untuk this game. Because why? Kalau untuk you cari koordinat, dia mesti pakai kita punya I dan juga J. Are you clear? Alright, ambil gambar silakan. Ambil tahu saya berdiri sini. Okay, habis part yang tu. Terima kasih for your commitment dan juga effort. Saya percaya kita dah habis untuk Seminar Merdeka kali ini. Seperti mana yang awak sedia maklum, Seminar Merdeka ini adalah untuk awak dapatkan satu mesej penting daripada kami. Minda yang merdeka adalah minda yang dahagakan ilmu. Silakan Sifat, mungkin ada sikit kata untuk mereka. Minda yang merdeka adalah minda yang dahagakan ilmu. Silakan Sifati kalau ada apa. Menangis. Geramnya dengan orang tua ni. Nampak? Beza umur kan? Oh, just nak beritahu awak. Saya dan juga Sifat jauh lebih tua daripada saya. Betul. Saya dengan awak sebaya. Sifat dia jauh tua. Alright babe, I think that's it. Saya cuma nak bagi tahu pada awak. Okay, kita dah sambut merdeka hari ini. So tolong pastikan kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang kita boleh jaga, kita boleh kawal sepanjang hidup kita, dan awak adalah generasi yang akan datang. Tolong pastikan kita punya generasi akan datang, Malaysia akan datang adalah generasi yang bebas, generasi yang merdeka daripada segala semua aspek. Dan macam mana kita nak dapatkan kemerdekaan tersebut? Apabila kita punya mentality, apabila kita punya pemikiran jauh ke hadapan. Dan macam mana kita nak dapatkan mentality dan pemikiran yang jauh ke hadapan? Semuanya bermula dengan ilmu. I think that's it. Take good care of yourself. Have a nice weekend. Bye. Take care. Jap. Sebelum tu. Tak. Saya nak buat ni. Jap. Apa ni? Sementara Fatih mencari apa yang dia sedang cari, semua orang harapnya dapat bersabar menang. Alright, bye gua, take care. Macam-macam lah gua. Bye.